Mau'izati bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani yang dah pun ada di konti IKIM FM. Mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat InsyaAllah kita masih lagi nak meneruskan lagi pencarian ilmu kita pada petang ini. Untuk anda boleh tonton secara langsung rancangan Mau'izati ini menerusi di TV IKIM, www.tvikim.my, dan juga di FB Go Live TV IKIM dan juga IKIM FM. Tajuk apa Siti petang ni? Tajuk ni merupakan juga kesinambungan daripada tajuk yang lalu, iaitu mereka yang dirindui syurga. Siapa lah tu ya ketuanya. Orang macam mana, dia buat apa kan? Semua tu kita nak silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada DJ Siti dan juga Syafiq. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang tajuk yang besar dalam hidup kita ini, sehingga kan Allah mengajar pada kita supaya kita berkejaran untuk kita dapatkan tempat yang disebut dengan syurga Allah. Allah bila dicerita tentang syurga, Allah suruh kita dalam keadaan yang berlumba-lumba untuk dapatkan saat yang penting dalam hidup kita. Tak ada nilai kan kalau kita hidup atas dunia, tiba-tiba bila kita mati, kita hidup atas dunia ni bukan main lagi mewah, ataupun kita ni hidup atas dunia bukan main lagi dipuja, ataupun kita hidup atas dunia ni bukan main lagi kita dipandang mulia. Tapi bila kita masuk dalam kubur, terumban ke dalam neraka. Tak ada faedah langsung kita hidup demikian. Hidup kita ni bila bernilainya, bila kita di dunia kita diberi kemuliaan di sisi Allah, sampailah ke akhirat kita masuk dalam syurga Allah. Bila kita dapat demikian, itulah kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang sepatutnya kita dapat dalam hidup kita. Tapi sayangnya oleh kerana dunia ni tempat yang kadang-kadang manusia ni terleka. Manusia bila sebut saja tentang dunia, kebanyakan manusia akan hanyut dengan dunia ini. Perangkap-perangkap dunia ni terlampau banyak. Waktu mana kita di awal-awal tajuk perbincangan kita dahulu, kita dah sebut tentang mengenai bagaimana kita sentiasa terperangkap dan terperangkap. Hidup atas dunia ni Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, misal contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Allah sebut hampir sahaja masa untuk kamu dihitung amalan kamu. Maksudnya dalam hidup kamu ni semakin dekat untuk kamu disoal ataupun ditanya setiap amalan yang kita kerjakan. Tapi sayangnya manusia ni tak sedar yang dia ni bakal menjadi jenazah. Hidup kita ni terlampau galiknya dengan dunia sampai kita terleka yang kita dibakal dekat dengan kematian. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sebab apa? Mereka dalam keadaan ghaflah. Allah gunakan dalam ayat tu dalam keadaan leka. Kita hidup di atas dunia ni banyak sangat kitanya cuai dalam hidup kita, mu'ridun, dan kita berpaling daripada peringatan-peringatan Allah. Ma ya'tihim min rabbihim. Allah cerita tiap kali mana datangnya segala peringatan Allah kepada manusia ini, ma ya'tihim min rabbihim muhdatsin. Setiap cerita-cerita yang diceritakan pada manusia ini, muhdatsin illa istama'u. Mereka dengar sahaja dengan setiap benda yang diceritakan itu, wahum yal'abun. Illa istama'uhu wahum yal'abun. Sedangkan mereka dalam keadaan masih lagi galik dan juga sibuk dengan permainan dunia. Sayang kita jadi demikian. Hari ini kita nak sambung tentang tajuk yang kita nak sambung pada yang minggu lepas kita sebut muslimah dambaan syurga. Hari ini kita nak sebut tentang mereka yang dirindui pula oleh syurga. Orang yang bagaimana yang syurga ini merindui untuknya. Yang dipanggil demikian. Maksudnya kita ni bukan sekadar kita yang merindui syurga, tetapi syurga tersebut merindui sama kita. Naknya kepada orang ni untuk dimasukkan, dan kita harap kita lah di antara orang yang dirindui oleh syurga. Kehidupan yang kita inginkan dalam hidup kita. Yang pertama siapa? Yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni orang yang dirindui oleh syurga. Syurga tak sabar-sabar nak masukkan mereka ke dalamnya.
Yang ni yang kita kena ada pada diri kita lah. Orang yang hidup dia, yang cuba berusaha dalam hidup dia untuk menjadikan diri dia di kalangan orang-orang yang mati syahid. Kita cerita panjang tentang mati syahid. Dalam Islam ni, Islam ajar pada kita ni letakkan cita-cita untuk mati syahid. Asy-syahidu amanina. Islam ajar pada kita ni, biar mati syahid ni cita-cita dalam hidup orang mukmin. Maknanya dalam hidup kita, bahkan Rasulullah kata, kalau sekiranya kamu ni hidup dalam keadaan kamu ada niat saja untuk mati syahid, kemudian di waktu satu hari kamu mati di atas katil, kamu pun dianggap pahala mati syahid juga. Kerana nak niat pun orang takut. Nak niat pun untuk kita mati syahid ni, orang kita tak nak. Orang kita ni sebut mati pun tak nak, usahakan mati syahid. Sebut mati, tengok van jenazah pun menggeletar dah dia ni. Dia bukannya mati lagi pun, tapi nak sebutnya dia tengok van jenazah tu pun dia rasa tak suka dah. Apatah lagi disebut dengan kematian. Maknanya orang yang pertama yang dirindui oleh syurga ni orang mati syahid. Banyak hadis-hadis, saya tak bercadang nak cerita tentang satu-satu, tetapi oleh kerana banyak sangat ciri-ciri yang kita nak sebut ni, kita sebut beberapa di antara sifat yang perlu ada pada diri kita untuk kita dapatkan sifat ini, supaya kita menjadi perindui yang dirindui oleh syurga. Bukan sekadar kita rindu, tetapi syurga merindui kita. Yang kedua, orang yang hidup dia membaca Al-Quran. Hidup dia sentiasa dengan Al-Quran. Sama ada dia baca, sama ada dia menghafal, sama ada dia mentadabbur Al-Quran, sama ada dia beramal dengan Al-Quran. Empat-empat ni mesti ada pada diri kita. Sama ada kita orang yang suka membaca Al-Quran. Orang kita kan membaca Al-Quran ni tak menjadi satu nikmat pada mereka. Mereka lebih nikmat baca WhatsApp dibandingkan baca Al-Quran. Orang kita lebih nikmat baca Facebook dibandingkan baca Al-Quran. Cuba kita jadi orang mukmin. Orang mukmin, orang yang merasai nikmat dengan membaca Al-Quran. Orang yang hidup dengan Al-Quran, berjalan dengan Quran, tidur dengan Al-Quran, hidup dia dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Hudan linnas. Quran ni petunjuk dalam hidup kita. Kalau kita hidup tak baca Al-Quran, maknanya kita hidup tak ada panduan. Kita berjalan dalam keadaan yang sebagaimana kita berjalan di atas kenderaan, tiba-tiba kita tak tahu arah ke mana kita tuju. Sedangkan bila kita naik saja kenderaan, zaman-zaman kita sekarang kan, bila kita naik je kenderaan, kita mesti tahu, kita boleh set ke mana kita nak pergi, ke mana kita nak tuju, dan kita mesti gunakan panduan untuk kita nak pergi. Sama ada kita guna Google Map, kita guna Waze dan sebagainya untuk kita nak tuju tempat tersebut. Demikian untuk kita nak pergi ke akhirat. Orang yang nak pergi ke akhirat, dia mesti sentiasa hidup membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran dijadikan dirindui oleh syurga. Kita baca dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah, daripada bapa dia. Dia sebut, aku duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, belajarlah surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut demikian, belajarlah baca surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya mempelajarinya adalah keberkatan dalam hidup kalian. Kalian mesti belajar surah Al-Baqarah. Bila kalian baca surah Al-Baqarah, kalian akan dapat keberkatan dalam kehidupan. Saya sentiasa sebutkan, dalam hidup kita ni, di antara perkara yang perlu kita dapat dalam hidup ialah salah satunya berkat. Berkat. Tak ada nilai kalau kita hidup tak berkat. Duit biar berkat, rezeki kita makan biar berkat. Nasi kita makan bukan nak biar banyak, tapi kita nak biar berkat. Sebab tu kita sebut Allahumma barik lana. Kita rumah kita bukan kita nak rumah besar, tapi kita nak rumah yang diberkati. Buat apa rumah besar tapi penuh dengan hantu raya? Senang cerita ni. Dalam hidup kita bukan nak kenderaan yang mewah, tapi kita nak kenderaan yang berkat. Kenderaan yang berkat. Buat apa kereta mewah, tapi masam je dalam keretanya. Tapi lebih baiklah kereta kecil je, kancil je, anak 12 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan, penuh dengan keberkatan. Maknanya kita ni rasa nikmat. Buat apa kita kenderaan yang hebat? Maknanya dalam hidup kita ni, kita bukan nak duit berjuta-juta, tapi yang kita nak duit yang diberkati, harta yang diberkati. Macam mana kita nak berkat dalam hidup? Rasulullah kata baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, kalian akan dapat keberkatan. Belajar meninggalkan surah Al-Baqarah, Rasulullah sebut akan kerugian dalam hidup kalian. Siapa-siapa yang meninggalkan surah Al-Baqarah, orang yang malas tidak akan melaksanakannya. Lalu Rasulullah diam sebentar, kemudian Rasulullah sebut lagi, belajarlah surah Al-Baqarah. Rasulullah diam, lepas bila Rasulullah sebut tu, Rasulullah diam.
Kemudian Rasulullah sebut belajar lagi surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, kata Rasulullah. Belajar dua surah ini. Keduanya adalah bunga, kata Rasulullah. Dua-dua ni zaharatun. Rasulullah kata menjadikan kecantikan pada diri kami. Bila kalian dapat bunga, macam mana? Orang perempuan dapat bunga kan, selit celah telinga dia panggil. Nak suruh buat apa? Takkanlah kita dapat bunga, kita nak suruh dalam keadaan kita campak dalam tong. Tak. Tetapi bila kita dapat bunga, tentu kita letak tempat yang indah di atas meja makan, biar kita semakin berselera. Kemudian demikianlah. So dua surah ni zaharatun, Rasulullah sebut menjadi bunga dalam hidup kalian. Rasulullah sebut demikian. Kemudian Rasulullah kata bukan kadar itu, kedua-duanya akan menjadi ketenangan kepada pembacanya, teduhan kepada pembacanya. Bila kita baca dua surah ni, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah 286 ayat, surah Al-Imran 200 ayat. 200 ayat kan. Kita baca dua-dua ni, kita akan jadi lapang dalam hidup. Lapang, kelapangan Allah jadikan demikian. Pada hari kiamat dia akan seakan-akan awan yang menutupi ataupun bagaikan sayap burung, kata Rasulullah. Kalau kalian pembaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, bila kalian berjalan di padang mahsyar nanti, kalian akan dinaungi dengan awan dan bagaikan burung, bagaikan sayap burung, kata Rasulullah. Kerana Al-Quran akan mendatangi pembaca dia seperti seorang lelaki yang handsome, lelaki yang tampan, penuh dengan kesaduan. Senang cerita. Nak sebutnya lelaki tersebut. Dia berkata, apakah kamu mengetahui siapa aku? Yang handsome ini. Kamu tahu tak siapa aku? Lalu dia jawab, aku tak tahu. Kita akan jawab, tak tahu. Kemudian dia jawab, aku adalah Al-Quran yang dulu kamu selalu bangun dan kamu menyendiri membacaku. Kamu kan duduk diam-diam, kamu ambil je Quran, kamu baca Al-Quran. Kamu menunggu saat berbuka puasa, kamu baca Al-Quran. Saat kamu nak tidur, kamu baca Al-Quran. Saat kalian berjalan, bibir kalian mengindahkan hidup kalian dengan Al-Quran. Saat yang keriuhan rumah tangga kalian dengan Al-Quran yang dilaungkan. Maknanya yang dibaca dalam rumah tangga kita, riuh rumah kita kan, kat ruang atas rumah kita dengar Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita. Kemudian kat bawah dengar keriuhan keluarga kita, anak-anak kita yang baca dengan nada-nada dia. Lalu dia kata setiap pedagang akan mendapat keuntungannya. Lalu orang yang tampan tu disebut, orang meniaga semua akan untung kan dalam hidup dia. Bila dia berniaga, Al-Quran memberi kerajaan di tangan kanannya dan berkekalan di tangan kirinya. Siapa-siapa yang hidup dengan Al-Quran, dia akan dapat keuntungan. Dia letakkan di atas kepala dia mahkota yang indah di padang mahsyar Allah. Kedua orang tuanya akan diberi perhiasan. Anak-anak yang baca Al-Quran, siapa yang rajin baca Quran dalam hidup dia, tambah-tambah bulan Ramadan sebegini, akan diberikan mahkota yang indah untuk ibu dan ayahnya. Hasil daripada anak-anak yang baca Al-Quran. Galakkan di kalangan kita, hidupkan dengan suasana Al-Quran ini. Kemudian semua ahli dunia akan menghormatinya. Di saat mana di padang mahsyar, semua orang akan memandang dia, cantiknya, indahnya dia, lain kelainan orang yang baca Al-Quran. Lalu dikatakan pada dia, kamu mendapat itu semua kerana anak kamu membaca Al-Quran Karim. Kamu dapat ni wahai ayah dan ibu, punca apa? Anak-anak kamu yang hidup dengan membaca Al-Quran. Keuntungan dia panggil demikian. Biar rumah tangga kita tak menghafal lagu tak apa, tapi jangan tak menghafal Quran. Anak-anak kita dia tak menghafal yang disebut sifir tak apa, tapi jangan dia tak menghafal Al-Quran. Al-Quran mesti dihafal di dalam dada mereka, penuh dengan Al-Quran. Lalu dikatakan pada anak dia, bacalah dan naiklah ke syurga, dan tempatlah kamar-kamarnya. Tempat kamu ini, ia akan sentiasa naik selama mana dia membaca Al-Quran. Lagi kita baca Quran, lagi naik. Biarlah kita berperang sikit, wahai ibu-ibu dan ayah-ayah. Saya tahu kalian, bila kalian menyuruh anak-anak kalian baca Quran, akan nampak kelembikan tubuh badan mereka. Mereka menjadi lesu. Kita kan, bila kita arah anak-anak kita kan, pergi baca Quran, pergi letih je terus. Pergi tengok Doraemon, pergi, kita sebut demikian. Bingkai bangun terus. Nak sebutnya, kita ni cepat terus untuk kita, anak-anak kita demikian. Buka TV je kita sebut, bangun terus. Suruh baca Quran, mula lentuk. Bukan dia je, kita pun sama. Maknanya, bagaimana kita ni malasnya membaca Al-Quran kami. Jadikanlah hidup kalian keriuhan dengan Al-Quran. Kalian akan menjadi kerinduan syurga untuk kalian.
nama-nama kalian akan dirindui dalam syurga. Sehingga banyak mana ayat Quran yang dibaca, setinggi itulah kalian akan berada dalam darjat syurga. Beruntungnya orang yang hidup dengan Al-Quran. Kalau sekiranya kita tak boleh, tak ada kesempatan, kita biayai mereka membaca Al-Quran, menghafal Quran. Biayai mereka. Saya sering kali, di bawah saya kan ada sekolah tahfiz yang saya biasa sebut. Saya lihat ramai di kalangan kita ni berlumba-lumba nak membiayai anak-anak ini. Dan kita ambil kesempatan, berlumba sama, biayai mereka. Mungkin kita, Allah kurniakan kita harta benda yang tersendiri. Manakala kita tak ada anak, ramai kan anak kita yang baca Quran. Macam mana kita tanggung mereka, taja mereka belajar. Kemudian dengan cara demikian akan ramai orang yang membaca Al-Quran untuk diri kita sewaktu mana kita tiada nanti. Yang ni yang keuntungan dalam hidup kita. Kalian boleh tengok dalam yang biasa saya update dalam Facebook saya dan sebagainya, cerita tentang sekolah tahfiz yang kita bangunkan ini. Nak gambarkan tentang ini, bagaimana indahnya kita dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang kedua. Yang ketiga, yang dirindui oleh syurga siapa? Orang yang sentiasa memperbaiki akhlaknya. Akhlaknya sentiasa hidup semakin mulia dan semakin mulia. Akhlak kita ni tingkah laku yang kita sebut, tutur bicara kita, cara nada bahasa kita, kemudian cara tingkah gerak geri kita, semua tu menggambarkan akhlak kita. Macam mana akhlak kita? Kana khuluqul Quran. Akhlak kita mesti akhlak Al-Quran. Macam mana kita nak berakhlak? Akhlaklah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi kan, Rasulullah dengan jasadnya macam mana? Rasulullah dengan pasangan hidupnya bagaimana? Rasulullah dengan anak-anaknya bagaimana? Rasulullah dengan keluarganya bagaimana? Rasulullah dengan sahabatnya bagaimana? Dan Rasulullah dengan negaranya bagaimana? Yang ni yang kita kena belajar akhlak Rasulullah. Masa saya tak sempat saya nak cerita satu-satu akhlak ini. Tetapi ulama-ulama karang kitab nak suruh kita jadi cantik akhlak. Akhlak mukmin, misal contohnya. Akhlak mukmin ni dia ada peribadi-peribadi. Para hadis kan boleh baca yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kita boleh baca yang dikarang oleh Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, Akhlak Mukmin. Buku yang dikarang yang cukup cantik. Macam mana peribadi kita, akhlak kita. Jangan ada akhlak kita ni dua-dua, kat luar, kat dalam. Luar ni kita jaga, di sudut mata kita tak memandang benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita tidak menyentuh benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kemudian ni akhlak luaran. Akhlak dalaman tolong jaga. Jaga apa dia? Jaga hati. Jangan senang untuk kita nak cepat terasa hati. Jaga hati dalam diri kita. Jangan senang untuk kita terasa hati. Terasa hati dengan manusia, tapi tak terasa hati dengan Allah. Puas kita ni kan, kalau manusia sindir terasa hati terus. Allah puas sindir kita dalam Quran. Tak terasa pun hati kita. Pelik kita kan. Dengan manusia tersindir, kena sindir sikit je. Misalnya balik kampung kan, bila balik kampung keluarga kita menyindir, lama dalam bilik, dia buat benda apa dalam bilik. Keluarga kita sindir kan, balik je kampung, misal contoh duduk dalam bilik je, bila masa nak berbuka puasa nampak muka kita. Kan ada keluarga-keluarga ipar dua ini akan sindir, sonok kan orang duduk dalam bilik, mulalah kita tarik muka, masam je mencuka, padahal memang kita buat pun. Nah, sebutnya gambaran terasa hati kan dengan orang. Mula pujuk suami, jom balik. ajak balik terus. Terasa hati dengan manusia. Tapi kenapa dengan Allah kita tak terasa hati? Allah sindir kita banyak kali. Dalam ayat-ayat Quran bagaimana Allah menyindir. Allah menyindir, fazuqul azab. Rasalah azab, itu katanya Allah. Ini cara sindiran Allah dalam Quran. Tapi kita tak pernah terasa hati dengan sindiran Allah. Nak sebut gambaran bagaimana kita ni tidak ada akhlak. Akhlak kita ni akhlak yang baik, mesti akhlak yang terbaik. Saya biasa sebut akhlak pada tulisan kita. Jaga tulisan, jangan sembarangan tulis. Saya tegur pada minggu yang sudah, di kalangan kita suka sangat update dalam Facebook, tulis tulisan dalam Instagram, benda-benda yang terlibat dengan keluarga, yang tak ada kaitan langsung dengan orang ramai. Tiba-tiba kita sibuk nak bagi tahu dalam keluarga kita. Kita benda yang demikian. Kadang-kadang nak tunjuk sayang pada suami, bagi tahu I love you sayang dalam Facebook dia. Tulis demikian, kemudian hashtagkan untuk nama suami dia. Konon-kononnya demikian. Lalu orang lain pun tengok, orang lain pun so sweet orang mula tulis. Mula orang tulis romantiknya, orang tulis. Mulalah orang
Kita nak baca yang komen orang. Padahal nak tunjuk sayang pada suami, tak perlu tunjuk dalam Facebook. Bagi tahu je pada suami, saya sayang abang. Susah apa nak sebut demikian. Tapi kenapa mesti ditulis dalam Facebook? Konon-konon kita nak menunjukkan. Tu yang PL perangai demikian. Betapa bodohnya kita dalam berkeluarga. Contoh yang lain, yang tak ada keluarga, satu juga penyakit. Yang tak ada keluarga, I masih single, sendak ditulis. Konon-kononnya dia, seolah-olah orang lain tak tahu ke benda apa yang dia nak buat dalam hidup. Seolah-olah diri dia seorang je single, orang lain pun ramai juga single. Nak gambarkan hidup ini bukan tempat demikian untuk kita nak merosakkan akhlak kita dan budi pekerti kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Tulis satu tulisan-tulisan yang membawa manfaat sampai ke dalam syurga. Saya sentiasa pesan, jangan caci maki orang dalam WhatsApp, dalam Facebook. Jangan jadi bagaikan orang yang suka mencaci maki dalam hidup dia. Ramadan pun mereka masih lagi tidak berakhlak. Jangan layan orang-orang yang macam ni. Kerana orang yang suka caci maki ni, kesudahan dia ialah tempat dia dalam neraka Allah. Dia tidak ada kerinduan syurga untuk diri dia. Orang yang kita hidup ni, biar hidup dalam keadaan sentiasa terjaga dan terjaga akhlak kita ini sendiri. Kita berhenti cakap ni dahulu kerana saya dipahamkan banyak iklan yang kita nak sebut ini, dan kita nak dengar sedikit iklan ini. Jadi oleh kerana panjang juga perbincangan kita berhenti rehat seketika. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada kita. InsyaAllah. Berhenti seketika. Untuk anda, jangan lupa juga boleh tonton secara langsung menerusi di FB Go Live TV IKIM dan juga IKIM FM. Boleh ke laman web ataupun laman Facebook IKIM FM. InsyaAllah kita boleh lihat secara langsung rancangan Mau'izati. Kita lihat seketika, kita kembali selepas ini. Sambung? Ya, oleh kerana poin banyak sangat. Ya. Kita nak sebut tentang siapa lagi yang dirindui syurga ialah orang yang sentiasa meletakkan rasa cinta dia hanya kepada Allah. Ini di antara orang yang dirindui oleh syurga Allah. Cinta kita bukan untuk makhluk, tetapi cinta kita untuk Allah yang Khalik. Dialah yang selayaknya untuk dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin ni lagi lama dia hidup, mesti lagi rasa kuat rasa cinta dia pada Allah. Tetapi sayangnya, bila kita tak jaga cinta kita pada Allah, beralih rasa cinta ini. Dia akan beralih kepada cinta pada dunia, cinta kepada wanita, cinta pada pasangan, cinta kepada pekerjaan. Sehingga kan kita dah mula tumpul rasa cinta terhadap Allah. Yang ni yang jadi bahaya. Kalau kita nak jadikan kita ahli syurga, yang memang dirindui oleh syurga, maka letakkan rasa cinta kita pada Allah yang besar dalam hidup. Kita buat pun mesti kita sentiasa sebut lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kenapa kita buat sampai lillahi ta'ala? Kerana cinta kita pada Allah. Kita tak pernah berkira. Ini benda yang kita kena letak dalam jiwa kita. Kita tak berkira pun dengan apa yang orang nak kata dan apa yang orang nak bagi pada kita. Yang penting kita kena berkira, adakah Allah redha tak redha pada kita. Ini maknanya biar cinta kita berbalas dengan Allah. Saya biasa saya sebut dalam siri-siri kuliah saya di mana-mana pun, saya sebut dalam hidup kita ni kena jangan sampai peringkat cinta kita pada makhluk ni mengatasi cinta kita pada Allah. Letakkan rasa cinta kita pada Allah yang tinggi, yang menyebabkan kita rasa seronok dalam kita beribadah. Kita akan rasa gembira di setiap kali mana kita taat. Punca apa dia? Punca kita rasa cinta kita hanya pada Allah. Yang ni kena cerita khusus dalam bab cinta, dalam cerita benda yang demikian. Tetapi saya nak sebut tentang ini supaya kita tak rasa putus asa dengan dunia. Ramai kan orang hidup ni, dia cepat berputus asa bila tidak dia disayangi lagi. Dia akan cepat berputus asa bila dia tidak dikasihi lagi. Padahal dia masih lagi yang patut dia buat, bukan dia memilih dapatkan cinta manusia, tetapi yang dia patut dapat dalam hidup ialah cinta Allah pada diri dia. Macam mana kita nak dapat cinta Allah untuk diri kita? Allah menyayangi kita. Sehingga kan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sebut, bila mana Allah suka pada seorang hamba, Allah akan panggil seluruh makhluk. Allah akan panggil seluruh malaikat. Dan dia sebut pada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku mencintai hamba aku itu. Bila disebut saja kepada malaikat, aku mencintai hambanya, malaikat ini akan turun kepada seluruh makhluk dan memberitahu pada makhluk, wahai makhluk, sesungguhnya Allah mencintai pada hamba ini, maka cintailah kalian pada hamba ini. Waktu mana kematian seorang hamba ini ditangisi oleh seluruh alam ini,
Kerana orang yang dicintai di sisi Allah mula menghadap dan berjumpa dengan kekasih dalam hidupnya. Yang ni yang besar nilai. Yang ni nak sampai ni payah. Kecuali dia dah jadi wali-wali Allah. Kita yang wa'la ni jauh lagi dipanggil demikian. Yang kita ni bukan sampai tahap wali dipanggil. Tapi kita berusahalah untuk mendapatkan rasa cinta pada Allah. Kemudian yang kelima, siapa lagi? Orang yang Allah jadikan dalam dirindui syurga, orang yang suka meninggalkan perdebatan dan pertengkaran. Siapa yang hidup dia seringkali kan kita ni tak match dalam hidup. Ada aja benda yang kita tak rasa sesuai dalam hidup. Kadang-kadang bertengkar ni bukan orang lain, dengan isteri kita je, dengan suami kita je. Rasulullah pesan, kamu tinggalkan pertengkaran itu. Tak ada untung pun kamu. Setiap kali mana seorang suami bertengkar dengan isteri, dia bertengkar, siapa yang untung saat itu? Tentulah syaitan. Syaitan sedang bertepuk tangan. Bagus. Sambung lagi. Bila kita orang mukmin sama-sama mukmin bertengkar, siapa yang untung? Tentulah orang bukan Islam yang lebih untung. Baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku adalah penjamin dengan sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran. Orang yang meninggalkan perdebatan. Bila ada orang yang sebut, kita diam sudah. Kita diam. Lebih baik kita diam. Jangan kita tinggikan suara lawan dan lawan. Bila kita jawab demikian, kita akan tertinggal sebuah rumah yang indah di tengah-tengah syurga yang Allah sediakan. Walaupun dia benar. Hatta kalau kita kata, nak tinggal macam mana Ustaz? Saya berada kebenaran. Yang tengking saya tu, dia salah. Tak apa. Rasulullah dah sebut dah. Walaupun kamu benar, kamu tinggalkan. Lebih baik. Walaupun kadang-kadang kan bila bertengkar dengan suami, seorang isteri dia bertengkar dengan suami, yang banyak menang suami. Suami kan dia ada ego tersendiri. Taklah semua suami, tapi kita ni antara suami terbaik lah kami. Sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, dia ada ego dia tersendiri. Ego tersebut kadang-kadang seorang isteri lebih baik diam daripada dia meneruskan. Demikian juga dengan seorang suami. Bila isteri dia dah naik dah suara, dia lebih baik diam. Kerana tak ada untungnya. Tak ada benda yang untung pun. Yang kita bertengkar tersebut kadang-kadang benda yang kecil-kecil je. Rasulullah kata, jika kamu tinggalkan walaupun dia benar, dan sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang tak berbohong. Rasulullah sebut. Dia jaga mulut dia dan kata-kata dia. Walaupun itu bergurau dalam berbohong tadi, kan, katakanlah dia bergurau je disebut. Bukannya benar pun. Tuduh orang tu kata makan duit yang tu bergurau je disebut. Senang je dia nak sebut. Tapi dia berbohong. Jangan berbohong dalam perkara demikian. Rasulullah sebut, kalau tidak, kamu akan hilang kerinduan syurga untuk diri kamu. Dan dengan sebuah rumah di syurga yang paling atas bagi orang yang akhlak yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian seterusnya, orang yang hidup dia dalam keadaan yang keenam, ciri orang yang dirindui syurga ialah orang yang tawakal dia tinggi kepada Allah. Pergantungan kita ni, hidup kita ni, tawakal sebagaimana burung. Yang Rasulullah kata, kenapa kamu tak jadi macam burung? Taghdu khimasan wa tarwihi bitanan. Pagi-pagi dia keluar daripada sangkar dia, kosong perut dia kan. Kemudian dia balik ke sangkar dia, ke sarang dia kembali dalam keadaan penuh dengan perut dia. Burung mana ada account bank pun. Burung kan, kalau kita kata burung tu kecil tak apalah, perut dia kecil. Disebut lagi, ulama-ulama sebut lagi, kalau kamu tengok burung tu kecil, kamu tengok gajah tu gajah tu jauh lebih besar. Tapi tak pernah pun kita jumpa gajah yang kurus kering. Nak sebutnya gajah semua gemuk-gemuk, mana ada account bank pun. Dia pun tak ada pun ketentuan rezeki dia tak ada. Tapi semua gajah-gajah sihat-sihat kan. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah tunjuk, jadilah hidup kamu tawakal pada Allah yang hebat. Jangan kamu makan rasuah, jangan kamu buat klaim palsu, jangan kamu menipu orang, jangan kamu buat benda yang ni. Kalau kamu buat benda yang demikian, kamu hilang tawakal kamu pada Allah. Hidup ni kan bergantung penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah pesan pada kita ni, Rasulullah sebut, bila kita nak baring je, nak tidur malam, ada sepotong doa yang kita kena baca. Kita baca, Allahumma ilaika aslamtu nafsi wa fawwadtu amri ilaika walja'tu ilaika zahri wa wajjahtu ilaika wajhi rahbatan minka raghbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika
amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa mata ala dhalika bunya lahu baitun fil jannah au buwiya lahu baitun fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kalian nak tidur, kalian baca doa ini. Doa apa dia? Allahumma ilaika aslamtu, ya Allah kepada kamu aku berserah. Kemudian nafsi, jiwaku ni ya Allah, aku serah pada kamu ya Allah. Wa fawattu amri ilaika, dan aku serah segala urusan hidup aku ni kepada kamu ya Allah. Orang yang nak buat anak macam mana pada aku serah pada kamu ya Allah. Wa fawattu amri ilaika walja'tu ilaika dhahri, dan aku letakkan seluruh tu badan aku ini kepada kamu ya Allah. Wa wajjahtu ilaika wajhi, dan aku hadapkan wajah aku ini kepada kamu ya Allah. Rahbatan minka, mengharapkan daripada kamu ya Allah. Wa ragbatan ilaika, betul-betul kesungguhan hidup aku nak pada kamu ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaika, tak ada harapan kecuali pada kamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, dan aku beriman terhadap kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan juga pada nabi yang kamu utuskan itu. Ini doa yang diajar supaya kita baca. Kebetulan malam tu kita meninggal dunia. Lepas pada kita baca doa tu, meninggal dunia malam tu sebut. Wa mata ala dhalika, bila kita wafat saja malam sebut, bunyalahu baitun fil jannah, Allah binakan sebuah istana dalam syurga Allah untuk diri dia. Ni baca doa ni, jangan tertinggal lah untuk kita baca. Siapa yang nak doa ni kena bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor. Mau kita cerita tentang doa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi orang yang dirindui syurga? Orang yang hidup dia suka memberi makan dan juga suka berlemah lembut dengan manusia, dan dia sanggup bangun waktu mana manusia tidur lena yang panjang. Ni di antara sifat. Kita ni suka belanja kawan. Belanjalah walaupun kita tak boleh nak belanja yang lain. Suka ajak orang makan. Saya biasa sebutkan, bulan Ramadan tolonglah kecil-kecilkan sikit kurma kita. Bungkus dalam pack yang kecil-kecil, 3 biji. Bagi pada kawan-kawan kita. Kita bagi pada sahabat-sahabat kita. Berbuka puasa dengan kurma saya ya, kita sebut. Jangan tak berbuka, saya nak tumpang pahala yang kamu Allah bagi. Kita ni apa yang kita kurang? Tak kurang langsung. Allah tak kurang langsung. Bila kita bagi pada orang yang berbuka puasa dengan makanan yang kita sediakan ini, dia berbuka puasa, Allah ambil pahala dia, Allah bagi pada kita. Tanpa Allah kurangkan untuk dia. Tengok cara Allah, murahnya Allah. Sebab tu Allah nak suruh kita bagi-bagi. Tapi sayang kita kan, 3 biji kurma pun kita kedekut di kalangan kita. Patutnya kita ni agih-agih pada kawan-kawan kita. Berbuka puasa dengan kurma saya, berbuka puasa dengan kurma saya. Kita pula kalau orang bagi 3 biji, jangan pula kita sebut 3 biji bagi. Bagilah 1 kotak, kita sebut demikian. Kita pula jangan, bahkan kita rasa alhamdulillah aku diberi juga nikmat ini. Dia panggil demikian. Kemudian yang seterusnya, orang yang siapa lagi? Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, Allah sediakan untuk dia syurga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Rayyan untuk diri dia. Istana Rayyan bagi orang yang berpuasa. Disebut dalam hadis Rasulullah banyak. Di syurga ada pintu yang nama Rayyan, yang hanya dimasukkan oleh orang yang hidup dia berpuasa. Dia puasa Isnin Kamis 3 hari sebulan, hari-hari putih dia puasa. Kemudian dia puasa pada Ramadan yang penuh dengan kesempurnaan dalam hidup dia. Mana orang yang berpuasa? Dikatakan mana orang puasa? Manusia berdiri namun mereka tidak memasukinya. Ketika orang-orang yang berpuasa telah memasuki dia, maka di waktu tersebut pintu-pintu mula tertutup kembali. Ahli yang puasa je lah yang masuk dalam Ar-Rayyan ini sendiri. Kemudian siapa lagi dirindui syurga? Orang yang hidup dia dalam keadaan mencuba untuk membina masjid-masjid. Hidup dia cari mana dengan masjid nak dibuat, dia akan turut serta untuk menyumbang. Di kalangan kita, jangan sampai kitanya malas untuk kita nak menyumbang untuk membuat masjid. Kita berhenti seketika, bagi rehat sekejap, insyaAllah. Kita sambung selepas ini. Kembali. Saya sebut tadi tentang bagaimana Rasulullah pesan pada kita untuk kita dapatkan syurga Allah. Ini salah satunya ialah kita membangunkan masjid. Masjid ni jangan terlepas peluang di kalangan kita. Ramai kan di kalangan kita yang
sedangkan bangun rumah Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi tempat-tempat tertentu, uzur je masjid dan sebagainya. Kita ambil peluanglah untuk kita islahkan dia, baiki dan sebagainya. Saya sendiri sedang bangunkan sebuah masjid di Langkawi. Kalau para haniskan yang ingin rasakan bagaimana pahala daripada Langkawi, bolehkan untuk sama dipanggil manfaat demikian. Saya bangunkan di sekolah yang baik itu. Kemudian masjid ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang bagaimana Rasulullah sebut siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil sarang burung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya dalam syurga Allah. Ini nak sebutnya besarnya nilai. Kita beli bata sebiji je, bata tu kita bangunkan, ataupun kita beli simen satu beg saja untuk kita tampung masjid tadi, Allah akan bangunkan sebuah istana dalam syurga Allah. Kemudian setelah itu amalan apa lagi, benda apa lagi yang dirindui syurga? Orang yang sentiasa rajin sembahyang sunat sebanyak lebih kurang 12 rakaat setiap hari. Amalkan pada kita 12 rakaat ni paling-paling tidak mesti cukup. Sebelum daripada waktu subuh, bisa contohnya. Dan kemudian lepas pada zuhur kita sembahyang sunat. Sebelum zuhur, kemudian sembahyang sunat duha dan sebagainya. Cukupkan 12 rakaat. 12 rakaat dalam hidup kita ni untuk kita salat. Maka di waktu tersebut Allah akan bina untuk sebuah istana dalam syurga Allah. Untuk diri dia kelebihan yang besar. Rasulullah sebut siapa yang membiasakan laku salat sunat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di dalam syurga, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isyak, dan 2 rakaat sebelum mandi subuh. Ini di antara amalan yang dilakukan. Kemudian siapa lagi yang menjadi kerinduan syurga ni? Orang yang sentiasa sembahyang sunat duha. Sunat duha kena menjadi rajin pada diri kita. Kita ni dah tahajud malas, kemudian duha pun malas, yang menyebabkan apa yang kita rajin dalam hidup. Kalau duha pun kita jadi malas dan diri kita, saat mana kita bangun, katakanlah tahajud, kita buat alasan kerana kita penat, malam kita tak bangun, sedangkan siang-siang kita bangun. Mengapa yang payah untuk kita nak solat sekejap? Dan keajaiban duha ni terlalu hebat, dibincangkan oleh para alim ulama. Kemudian setelah itu, jaga solat berjemaah. Rajinkan pada diri kita solat berjemaah. Yang ke-13, orang yang suka menziarahi orang sakit. Pantang dengar ada orang sakit, dia akan ziarah. Di antara kehebatan dalam hidup dia. Kemudian orang yang suka baca doa bila masuk pasar. Masuk je pasar raya, baca doa. Bahaya. Masuk pasar raya, tak baca doa, nanti keluar kosong poket nanti. Kalau kosong poket lah, okey lagi, kosong hati bila menghadap di hadapan Allah nanti. Kemudian yang akhir sekali, banyakkan pada kita ni bersyukur di atas setiap pemberian yang Allah kurniakan pada kita, menjadi kerinduan syurga untuk hamba-Nya. Demikianlah perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang dirindui oleh syurga untuk kita masukinya. Wallahualam. Amin, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Banyak yang kita kongsikan tentang tajuk mereka yang dirindui syurga. Ulangannya pagi nanti jam 3.15 pagi. Selamat berbuka Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.